Demam adalah tajuk yang mudah. Semua orang tahu bila badan panas, anda demam. Namun ada persoalan-persoalan tertentu berkaitan demam yang merisaukan pesakit. Nakkan jawapan kepada persoalan tersebut? Teruskan menonton video ini sehingga tamat. Untuk menjawab persoalan demam, kita perlu ada alat dan kita perlu tahu nilai suhu badan. Ada juga keadaannya bila kita boleh mengagak suhu badan tanpa menggunakan jangka suhu. Ada keadaannya bila suhu badan berbeza semasa di rumah dan juga bila sampai di klinik. Kita juga akan berbincang mengenai demam malam, demam menggigil, demam sawan dan rawatan untuk demam. Ini adalah jangka suhu yang digunakan. Kita menggunakan jangka suhu raksa yang diletakkan di bawah lidah. Kita juga ada strip jangka suhu yang diletakkan pada dahi. Dan kita ada jangka suhu yang diletakkan di dalam saluran telinga. Dengan perubahan masa, kita sekarang ada jangka suhu yang lebih mudah di mana kita hanya menghalakan jangka suhu tersebut kepada dahi dan bacaan suhu akan terus keluar. Jangka suhu raksa memberikan nilai antara 35 hingga 42, sementara strip jangka suhu memberikan nilai antara 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius ataupun pada 95 hingga 104 darjah Fahrenheit. Nilai normal suhu badan adalah antara 36 hingga 37. Walaupun tanpa jangka suhu, kita masih boleh mengagak berapakah suhu badan. Nilai 37 adalah nilai normal suhu badan. Bila suhu badan semakin meningkat kepada 38 darjah Celsius, badan akan terasa panas secara keseluruhan. Pada 39 darjah Celsius, badan akan terasa panas tapi kaki dan tangan akan terasa sejuk. Pada suhu 40 darjah Celsius, anda sangat sejuk tapi orang lain akan mengatakan anda sangat panas. Anda menggigil dan bayi ataupun kanak-kanak kecil boleh mendapat sawan. Ada juga yang keliru. Bila di rumah, pesakit tu demam, tapi bila sampai di klinik, suhu badan sudah kembali normal. Ada beberapa perkara tertentu yang dilakukan yang boleh menurunkan suhu badan, iaitu mandi, makan ubat, ataupun semasa dalam perjalanan daripada rumah ke klinik. Bila pesakit terkena aircon ataupun terkena angin, maka suhu badan akan turun. Itu yang menyebabkan adanya perbezaan suhu badan semasa di rumah dan juga di klinik. Demam tidak normal, tapi normal demam berlaku pada waktu malam. Jika anda demam malam ataupun anak-anak anda demam malam, keadaan itu tidak perlu dirisaukan. Hanya makan ubat ataupun berikan ubat demam pada anak-anak anda dan insya-Allah demam akan hilang dan suhu badan akan kembali normal. Suhu badan tidak akan mencapai 41 darjah Celsius. Jadi, jika berlakunya kenaikan pada suhu badan, seseorang akan rasa sangat-sangat sejuk dan ia akan menggigil. Di mana menggigil adalah reaksi badan untuk membebaskan haba badan yang semakin meningkat. Demam menggigil hanya menunjukkan suhu badan sangat tinggi. Ia tidak semestinya menunjukkan penyakit itu sangat teruk. Demam menggigil dan demam sawan adalah proses yang serupa. Ianya adalah proses untuk membebaskan haba badan bila suhu badan semakin meningkat. Semasa demam sawan, akan berlakunya sentakan kaki dan tangan, meleleh air liur, kadang-kadang pesakit boleh terkencing dan yang pentingnya pesakit tidak sedar diri. Demam sawan boleh berlaku pada usia 6 bulan sehingga 6 tahun. Risiko lebih tinggi pada kanak-kanak yang berusia kurang dari 2 tahun kerana pada waktu ini otak tidak matang lagi. Selepas daripada usia 2 tahun, risiko demam sawan akan semakin berkurangan. Ibu bapa yang pernah melihat anak-anak mereka demam sawan akan trauma bila anak-anak mereka demam. Tapi percayalah,
Jika anak mereka demam menggigil, anak mereka sudah tidak lagi berisiko untuk mendapat demam sawan. Pada suhu 38 darjah Celsius, badan akan terasa panas. Sila berikan ubat kepada pesakit. Sama ada ubat masuk ikut punggung, ubat sirap, pil ataupun suntikan juga boleh diberikan kepada pesakit. Jelung kepala mereka dengan kain basah dan mereka boleh mandi. Namun pada suhu 40 darjah Celsius, mereka juga perlu dirawat dengan ubat. Sila jelung kepala mereka dengan kain basah. Namun pada waktu ini, jangan mandi dan selimutkan pesakit kerana mereka sangat-sangat sejuk. Suhu badan akan lebih cepat turun bila ubat demam masuk ikut punggung diberikan kepada kanak-kanak. Kerana ubat ini akan cair dengan kepanasan badan dan akan diserap dengan lebih baik melalui saluran darah yang banyak yang terdapat di hujung punggung. Simpan ubat ini di dalam peti sejuk kerana pada suhu bilik ianya boleh cair. Jarak minima antara satu ubat demam dengan satu ubat demam yang seterusnya adalah 4 jam. Saya akan mencadangkan ubat masuk ke punggung diberikan pada waktu malam. Katalah pada pukul 10 malam ataupun 11 malam, bila suhu badan anak sudah reda, maka terus saja masukkan ubat masuk ikut punggung. Kerana ubat ini akan memberikan pengawalan yang lebih baik kerana 100% ubat akan diserap masuk di dalam saluran darah. Jadi, bayi akan tidur lena, ibu akan tidur lena. Namun, jika pada waktu pukul 10 ataupun pukul 11 malam, di mana pada waktu itu, badan kanak-kanak sudah reda, jika ibu memberikan ubat makan biasanya akan mampu bertahan untuk 2 jam, sementara 2 jam lagi suhu badan akan semakin naik. Jadi kanak-kanak tidak boleh tidur malam, ibu juga terpaksa berjaga untuk menjaga anak mereka yang demam. Jadi mudahkan urusan ibu dan anak dengan memberikan ubat demam masuk ke punggung pada waktu malam. Dan yang paling penting, ajar ibu bapa pesakit untuk memasukkan ubat ikut punggung. Biar mereka memasukkan sendiri semasa di klinik supaya mereka dapat merasakan betapa senangnya prosedur tersebut. Yang kerap terjadi adalah ibu bapa nampak mudah prosedur yang dilakukan. Namun, bila mereka nak buat sendiri, mereka ragu-ragu dan takut sehingga ubat itu menjadi lembik di tangan mereka. Dan jangan lupa, sebelum memasukkan ubat tersebut, basahkan dulu dengan air untuk melincirkan perjalanan ubat semasa memasukkan ubat tersebut. Pesakit boleh mandi jika badan terasa panas. Namun, jika badan terasa sejuk, jangan mandi. Mandi boleh menyebabkan pesakit makin sejuk dan menyebabkan rasa bisa-bisa badan. Penggigil juga akan menjadi semakin kuat kerana proses ini adalah untuk memanaskan kembali badan yang kesejukan. Memandikan bayi atau kanak-kanak semasa mereka sejuk boleh menyebabkan badan menjadi berpeta-peta, putih biru kerana mereka sangat-sangat sejuk. Dan yang pentingnya, selimutkan pesakit yang kesejukan. Biasanya seseorang yang demam akan ada tanda-tanda lain yang mengganggu pesakit seperti batuk, selsema, sakit tekak, kerap kencing, muntah, cirit-birit. Jadi, mungkin antibiotik perlu diberikan kepada pesakit ataupun jika pesakit telah dimulakan dengan antibiotik dan antibiotik tidak mampu untuk merawat demam, sila tukar antibiotik. Cadangkan juga ujian darah jika pesakit masih demam selepas dirawat dengan antibiotik. Jika keadaan pesakit makin teruk, makin letih, makin lemah badan, tidak mampu makan, muntah, rujuk pesakit ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Terima kasih kerana telah menonton video ini sehingga tamat. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan ketinggalan untuk menonton video-video yang seterusnya. InsyaAllah.